dianggap bertuah kerana memiliki sumber air yang melimpah dan mencukupi tanpa menghadapi isu persaingan untuk mendapatkan bekalan air. Namun, situasi bekalan air bersih masih berlarutan sehingga kini menyebabkan penduduk di sekitar kawasan ini terpaksa membelikan air mineral untuk kegunaan minuman dan makanan setiap hari. Kerana itu telah menyebabkan permintaan bekalan selalu tidak mencukupi. Masalah air bersih membelenggu penduduk sejak beberapa bulan yang lalu akibat kelemahan dalam pengurusan projek pembinaan dan naik taraf logis rawatan air. Konflik ini berpunca daripada pencemaran sumber air akibat pembuangan sisa industri, kegiatan pembalakan yang tidak terkawal dan kekurangan sistem penyelenggaraan perpaipan yang baik, terutama di kawasan luar bandar. Konflik nilai timbul apabila keperluan ekonomi seperti pembukaan kilang dan projek pembangunan bertembung dengan hak asasi manusia yang menjadi akses kepada air bersih. Apa perkara ini berlaku dan siapa yang harus bertanggungjawab? Di sini timbul dilema moral antara hak komuniti untuk hidup sihat dengan ketidakupayaan kerajaan dan agensi yang berkaitan dalam menyediakan prasarana asas. Bagaimana kita dapat menentukan keutamaan dalam peruntukan sumber utama apabila komuniti luar bandar seringkali menjadi yang terakhir mendapat perhatian? Adakah kita mengatakan bahawa sistem sekarang mengabaikan beribu-ribu keluarga yang menderita setiap hari kerana air tercemar? Jika kita lihat dari perspektif utilitarianisme, tindakan yang membawa kebahagiaan terbesar kepada masyarakat perlu diutamakan. Maka oleh itu, kerajaan perlu memberi keutamaan untuk membina sistem bekalan air bersih agar dapat memberi manfaat kepada ribuan nyawa. Tetapi bukan itu sahaja, etika alam sekitar juga mengajar kita bahawa air bukan hanya sekadar sumber, namun ia mempunyai nilai tersendiri. Sungai yang kita kotori, hutan yang kita tebang demi keuntungan jangka pendek akhirnya kembali menghukum kita dengan krisis air. Kalau kita tidak mengubah cara kita melihat alam, krisis ini akan terus berulang dan tiada pengakhirannya. Isu air bersih ini bukanlah isu tempatan semata-mata. Ia adalah cabaran sejagat yang sedang dihadapi oleh jutaan manusia. Justru itu, krisis ini sangat berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan yang digalakkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Adakah kita cukup bersedia dalam perubahan cuaca yang ekstrim, kemarau yang berpanjangan dan kejadian banjir luar jangka yang memberi tekanan kepada sumber air bersih? Hal ini menjadikan kita bahawa keadilan bukan hanya sekadar angka dalam laporan, tetapi siapa yang benar-benar terbela. Adakah dasar pembangunan kita cukup adil kepada mereka yang terkesan? Di manakah keadilan jika ada rakyat yang masih hidup tanpa air bersih, sedangkan kita menabur jutaan ringgit dalam projek NEOM? Maka, krisis air bersih bukan lagi masalah lokal, tetapi ancaman global. Isu ini telah menyadarkan kita tentang pentingnya integriti, tanggungjawab kolektif dan keperluan dalam menyuarakan kebajikan komuniti yang sering dipinggirkan. Ia juga menimbul konflik nilai antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam dan keadilan sosial. Kami juga percaya bahawa melalui kesedaran, pendidikan dan dasar yang adil dapat mengubah naratif ini. Krisis air bukan sekadar isu teknikal, tetapi satu cabaran moral yang menuntut tindakan bersama. Bayangkan jika tiada lagi sumber air bersih di kawasan kita, apakah perasaan anda? Kami percaya dengan kesedaran dan keberanian untuk menuntut keadilan, kita boleh ubah keadaan ini. Air adalah hak, bukan keistimewaan. Krisis ini bukan akhir cerita, tetapi ia permulaan daripada kesedaran. Sekian laporan daripada kami untuk edisi kali ini. Saya, Afiqah, melaporkan dan menyerahkan semula kepada rakan penyampai saya.
Terima kasih Afika atas laporan penuh makna itu. Jelas sekali bahawa isu air bersih ini bukan sekadar cabaran teknikal tetapi hak dan tanggungjawab bersama. Dengan itu, maka berakhirlah laporan kami. Terus cakna dan ambil peduli. Saya, Mayana binti Fandi, mohon diri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.